Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Uncle pada kali ini. Dalam live hari ini, Uncle mau share beberapa isu syariah di Mahkamah Syariah. Okey, sebelum tu Uncle mau kasih perkenalkan diri. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah, atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i lah. Okey, so seperti biasa dan hari-hari yang lain, Uncle akan share beberapa isu mengenai isu di Mahkamah Syariah. So hari ini Uncle pilih tajuk apakah yang perlu dilakukan oleh seorang isteri maupun ibu apabila digantung tanpa tali. Senang cerita, mau kasih tahu kena kasih tinggal laki lah, bercerai pun tidak, dipeduli pun tidak. So isu ni banyak sangat diutarakan sama Uncle di dalam Uncle punya grup Telegram. Diorang tanya apakah tindakan yang perlu dibuat seandainya dalam situasi ini yang sudah cukup lama diorang tahan, sabar. Kebanyakan isteri ini dia cuba bertahan demi anak-anak, tapi semakin bertahan semakin orang cakap benda tu semakin kronik, jadi dia makin melebih-lebih. Jadi apakah tindakan mengikut undang-undang yang perlu dilakukan oleh seorang isteri itu apabila diabaikan? Mau cakap bercerai, tidak juga bercerai. Mau cakap ada laki, tidak kena peduli. Nafkah tidak diberi, apa-apa pun tidak dibagi. So macam mana mau buat satu tindakan supaya benda ni berakhir dengan baik atau mengikut undang-undang? Itulah isu yang Uncle mau share pada hari ini mengikut persepsi undang-undang syariah. Okey, first, sudah semestinya orang yang ditinggalkan suami tanpa berita, tanpa apa-apa ni, maksudnya laki dia ni berkemungkinan besar memang sudah tidak ada minat untuk hidup bersama. Itu dia punya kesimpulan secara logik lah. Melainkan orang yang hilang di laut ke apa tu cerita lain. Ini cerita dia memang menghilangkan diri. Selalunya yang Uncle dengar, lari pergi KL lah, lari pergi luar negara lah konon. Yang hairan dia tidak ada bagi kabar berita. So macam putus hubungan begitu sajalah. Ada yang lari balik kampung, contoh yang berkahwin dengan orang asing. Maksudnya bukan orang Malaysia, mungkin orang Indonesia, mungkin orang Philippines kan, mungkin orang Pakistan. Nah, ini banyak juga berlaku di Sabah nih yang kahwin dengan orang bukan warga negara. So dia punya cerita apa perlu dorang buat dalam keadaan di mana suami dorang ni menghilangkan diri tanpa berita. Okay, first, apa nasihat Uncle selaku pengamal perundangan syariah? Pertama, yang perlu kamu buat bukan permohonan atau tuntutan cerai, tapi membuat tuntutan nafkah. First, kamu kena buat tuntutan nafkah isteri semasa dan membuat tuntutan nafkah anak semasa. Kamu boleh buat tuntutan serentak. Itu adalah lebih baik. Okey? So apabila kamu membuat tuntutan nafkah anak dan nafkah isteri, ini pula isu dia, macam mana mau buat tuntutan. Paling bagus adalah kamu membuat tuntutan menggunakan hikmat peguam. Okey? Sebab kalau kamu mau buat sendiri, banyak lagi isu dia. So Uncle macam mana mau buat, apa mau sedia, apa dokumen mau bagi, apa semua. So okey, secara basically bagi mereka yang cuba untuk buat tuntutan tanpa peguam ni, kamu kena sediakan segala bukti berapakah kadar nafkah yang kamu tuntut. Contoh, seorang isteri menuntut kadar nafkah isteri semasa tu contohnya 1,000. Uncle suka bagi contoh RM1,000. Secara logiknya kita nampak sekarang ni gaji pembantu rumah tu RM1,000 bah. Ada yang 1,100, ada yang 1,200. Mau kasih cerita dia, pembantu rumah pun gaji sekarang 1,000. Pembantu rumah ni kerja dia jadi pembantu rumah aja, masak, menyuci, kemas rumah, jaga anak pun
gaji dia 1,000 mengikut ejen yang berdaftar lah. So, adakah seorang isteri tu ingin menuntut nafkah isteri tu kurang daripada gaji pembantu rumah? So, bagi uncle, tidak wajar lah kan. So, maksudnya nilai seorang isteri tu sepatutnya lebih tinggi daripada gaji pembantu rumah pada masa sekarang. So, isu sekarang, selain daripada kita mau kasih banding nafkah isteri tu dengan gaji pembantu rumah, di mahkamah dia perlukan bukti bahawasanya keperluan nafkah isteri itu memang 1,000. Jadi isunya sekarang, macam mana kamu mau kasih bukti di mahkamah 1,000 tu? Sudah pasti kamu kena utarakan bil-bil perbelanjaan. Banyak yang pandai belanja tapi tidak dapat kasih bukti belanja dia. Senang cerita begini, kamu ada gaji itu pandai habis. Macam mana dia habis? Mestilah kamu beli barang, bayar bil. Contoh, bayar minyak kereta, bayar apa lagi tu nama dia? Minyak kereta, installment kereta, servis kereta, bayar bil handphone, beli lipstick, beli tudung, beli baju, makan McD, beli barang dapur, bayar sewa rumah, bayar bil elektrik, air, estro, whatever semua tu, itu adalah perbelanjaan diri kamu. So, semua perbelanjaan ni perlu kamu bagi bukti di mahkamah. Photostat itu bil original kena bawa. Itulah bukti kenapa kamu tuntut nafkah kamu 1,000. So, kalkulat semua perbelanjaan tu. Kadang-kadang perbelanjaan tu berkemungkinan lebih daripada RM1,000. Cuma kamu mohon RM1,000. Itu uncle bagi contoh tu. So, contoh cara mau kasih bil di mahkamah ni sama juga dalam tuntutan nafkah anak. Apabila kamu mau tuntut nafkah anak, contoh satu orang anak tu kamu mau tuntut 500, sudah pasti dia perlukan pembuktian, betul kan 500 ni cukup? So, cara dia kamu keluarlah bil taska, bil sekolah, perbelanjaan dapur untuk kasih makan tu anak. Contohnya macam rumah tadi. Kan rumah sewa tu contohlah RM1,000. Yang tinggal sana contohnya 4 orang, 3 anak, 1 ibu. So, bagi 4 lah. Itu bil rumah. Maksudnya itu sewa rumah tu jadi 250 seorang. Sebab yang tinggal 4 orang. Janganlah kamu letak beban RM1,000 untuk satu orang anak. Itu tidak logik. So, kita kena bagi pembuktian tu biarlah logik akal. Itulah cara-cara kita untuk membuat tuntutan nafkah di mahkamah syariah. Setelah kita membuat tuntutan nafkah, di dalam proceeding tu dia ada tempoh dia. Contohnya kita daftar kes, kita sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Di dalam tengah-tengah proceeding itu, barulah kita menuntut perceraian. Kenapa uncle advice perlu buat tuntutan nafkah anak, perlu buat tuntutan nafkah isteri, baru buat tuntutan cerai? Sebab apa? Daripada tuntutan yang terdahulu ini, apabila kes ini dikendalikan sekali oleh hakim bicara yang sama, so secara otomatiknya hakim tu akan faham kenapa seorang wanita tersebut membuat tuntutan cerai di mahkamah. Nafkah anak pun dah bagi, nafkah isteri pun tidak bagi. Macam mana isteri tidak mau tuntut cerai? So, kebiasaannya semua kes tersebut, ketiga-tiga tadi, nafkah isteri, nafkah anak, dan cerai ini adalah di bawah bidang kuasa mahkamah rendah. So, chances kamu untuk dikendalikan kes dengan hakim bicara yang sama ni adalah tinggi. So, senanglah hakim tu faham kenapa kamu mau bercerai. Sudah dia nampak begini, patutlah ni wanita atau bini ini minta cerai. Nafkah anak pun tak dipeduli, nafkah isteri pun tak dipeduli. Macam mana pula hendak mohon cerai? So, adalah lebih mudah urusan perceraian itu difahami oleh seorang hakim bicara. So, inilah tips yang uncle mau share. Selama uncle beramal, uncle akan buat cara permohonan ini untuk memudahkan proses perceraian tu lebih smooth. Orang cakap lebih lancar disebabkan permohonan tuntutan nafkah yang terdahulu tu membuatkan hakim tu lebih, orang cakap, confident untuk menceraikan seorang wanita tu
daripada suaminya tu disebabkan alasan-alasan yang telah dipohon sebelum tu. Contohnya seorang isteri itu memohon cerai melalui taklik. Taklik ni ada sebab 3 alasan. Pertama, tidak bagi nafkah zahir. 2, tidak bagi nafkah batin. Ketiga, mungkin ada daral syar'i. So, benda ni sudah dibuktikan melalui tuntutan yang pertama, nafkah isteri dan nafkah anak. So, apabila kita bandelkan kes itu menjadi satu dan yang membicarakan pula hakim yang sama, ini merupakan satu advantage ataupun satu kelebihan terhadap si isteri itu dalam membuat tuntutan perceraian pasah maupun taklik. So, itulah tips uncle yang mau uncle share selaku pengamal perundangan supaya kes kamu tu orang cakap lebih teratur. Okey? Jadi, uncle harap tips yang uncle bagi pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua followers uncle ataupun viewer yang baru join uncle. So, uncle seperti mana yang uncle janji kemarin, uncle sudah pun postkan cadangan jadual nafkah anak. So, siapa yang masih mahu cadangan jadual nafkah anak daripada arahan amalan nombor 5 tahun 2019, kamu boleh dapatkan secara percuma daripada uncle melalui Telegram group. So, banyak orang tanya, uncle mana link Telegram group? Okey, boleh cek dalam page FB uncle ni, Sufyan Ismail, ada dia punya link untuk join to Telegram group. So, dalam Telegram group tu kamu boleh dapatkan benda tu. Actually ada 3 lagi ebook percuma kamu boleh download. Ebook yang pertama adalah mengenai 7 jenis perceraian, supaya kamu faham jenis cerai macam mana. Di dalam tu juga ada uncle bagi ebook 9 tuntutan selepas berlakunya perceraian. Apakah tuntutan-tuntutan tu boleh download juga. So, uncle ada sediakan lagi ebook mengenai hibah, wasiat, di mana keperluan hibah, apa dia ikatan hibah, semua uncle sudah sediakan. Okey. Jadi kamu boleh dapatkan download secara percuma. Okey. So, uncle buka soalan sebelum uncle mengakhiri uncle punya sesi video atau live pada hari ini. So, uncle tunggulah kalau ada soalan apa-apa yang mengenai isu perundangan syariah. InsyaAllah uncle akan jawab mana-mana soalan yang uncle boleh jawab. So, kita tunggu dululah. Mungkin ada siapa-siapa yang mau uncle bagi salam ke, Assalamualaikum, macam mana suara uncle ke, apa clear ke tidak, dari mana, siapa yang join uncle, mungkin kita boleh kenal-kenal siapa kan. Siapakah yang boleh menuntut nafkah anak? Okey, siapakah yang boleh menuntut nafkah anak? Yang boleh menuntut nafkah anak ni, di mana anak yang berada umur di bawah 18 tahun biasanya wakilnya adalah ibu. Seandainya bukan ibu yang jaga, nenek yang jaga, nenek juga boleh menjadi wakil terhadap tuntutan nafkah anak. Okey. So, bagi anak pula yang sudah umur 18 tahun ke atas, dia kena membuat tuntutan nafkah anak tu sendiri terhadap bapaknya. Bagi anak yang sudah 18 tahun lah, tapi dia masih dalam study, belajar. Sebab nafkah anak ni seorang bapa wajib membayar nafkah anak sehingga anak dia maksimal umur 22 tahun. Yang penting dia ni masih dalam pembelajaran, pengajian. Okey. So, bagi anak yang sudah kerja, dia sudah tidak boleh tuntut nafkah anak yang umur 18 tahun ke atas lah. Selagi mana dia 18 tahun ke bawah, wakilnya iaitu ibu maupun penjaga dia boleh membuat tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah. Okey. So, uncle harap soalan tu uncle sudah jawab dengan clear. Kalau ada soalan lagi uncle mau jawablah siapa yang Ada soalan, tapi bukan sini lah aku tanya. Bolehkah seorang ibu yang pasport membuat tuntutan nafkah anak? Okey. Di dalam membuat tuntutan nafkah, kita tidak ada isu pasport atau IC. Selagi mana pasport itu valid, maksudnya bukan expired,
Dia boleh tuntut seperti mana orang warga negara Malaysia, tuntut nafkah edah, tuntut nafkah anak, tuntut muta'ah, sama saja. Dia tidak ada apa orang cakap restriction terhadap orang pasport atau orang IC. Sebab undang-undang syariah ni dia tidak ikut warga negara. Yang penting orang tu berada di Malaysia dengan keberadaan dia itu valid. Maksudnya ada pasport lah. So maksudnya di dalam proses kehakiman ni, yang penting orang tu ada pasport atau IC. IC pula uncle tak pernah kasih tahu biru kah, hijau kah, merah kah apa. IC, biru, merah, hijau pun boleh. Pasport boleh. Banyak orang tanya, uncle surat beranak tak boleh, dua benda ni saya boleh. Pasport ni kadang-kadang di Sabah ni dia ada kategori pasport IMM 13 kah. Itu pun boleh dibenarkan, khas untuk negeri Sabah saya tu IMM 13. Tempat lain pasport atau IC, kad pengenalan. Tidak kisahlah kad pengenalan dia tu biru, hijau, merah. Semua boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. Satu lagi uncle mau pesan. Uncle ada beberapa prospek klien tanya uncle. Dia ada masalah dalam hak penjagaan anak. Isunya sekarang, nikah pun nikah tidak berdaftar ataupun nikah kampung, bercerai pun bercerai cara kampung. Maksud bercerai cara kampung ni yang tidak bercerai di mahkamah syariah. So di dalam hal ini, kena ingat wahai suami, apabila lahirnya anak yang tidak bernasab, anak itu dari segi undang-undang sivil maupun syariah, anak adalah di bawah tanggungjawab ibu kandungnya, bukan bapa. So bagi si ibu, walaupun kamu pasport ke apa, kamu boleh buat tuntutan anak tersebut di mahkamah sivil ataupun di mahkamah syariah terhadap anak tersebut. Cuma yang uncle dengar tadi masalah dia, anaknya ini tidak ada sijil lahir. Ini lagi satu masalah. Sebab berkemungkinan anaknya ini tidak buat sijil lahir disebabkan mungkin ibunya bukan warga negara. Tetapi mengikut undang-undang, seorang ayah tidak berhak terhadap anak yang tidak dinasabkan. So, uncle mau kasih senang faham, anak ni adalah tanggungjawab ibu kandung bagi mereka yang kahwin tidak berdaftar. Okey? Itu dia punya kesimpulan lah. So, uncle harap ada beberapa prospek uncle yang tanya pasal bab ni. So, uncle sudah kasih clear. So, kamu boleh ambil anak itu dengan kuasa polis. Boleh minta bantuan sebab kamu ibu kandung dia. Tapi ada satu isu lah, macam mana kamu membuktikan kamu ibu kandung dia sedangkan tidak sijil lahir. Itu adalah satu masalah juga. Okey? Tapi dari segi undang-undang, anak yang tidak bernikah dengan mana-mana adalah tanggungjawab ibu dan keluarga si ibu. Bolehkah menuntut daripada bapa yang tidak bekerja? Boleh. Maksudnya nafkah anak ni boleh tuntut kepada bapa yang tidak bekerja. Kalaulah kamu cakap kamu berfikiran bapa yang tidak bekerja atau jobless ni, so kamu tidak mau tuntut nafkah anak. So bapa-bapa yang pemalas ni untunglah. Syok lah dia, take for granted lah. Dia cakap kenapa ya kita kerja, nanti kita kena tuntut nafkah anak. Tidak, biarpun bapa tu jobless, kamu boleh tuntut nafkah anak. Sebab beban pembayaran nafkah anak tu akan jatuh kepada keluarga si bapa. Sama ada datuk dia kah, adik-beradik dia kah, bapa dia kah, yang penting keluarga si suami tu atau keluarga si bapa kandung. Kamu boleh tuntut lagi di mahkamah syariah. Sama ada dia boleh bayar kah, dah boleh bayar, itu kamu dah payah mau ambil berat. Yang penting sekarang kamu buat tuntutan, biar hakim yang tentukan. Sebab kalau mau cakap dia tidak mampu sebab dia pemalas tidak mau kerja, itu tidak wajar. Sebab kamu masih boleh tuntut kepada bapa kandungnya yang masih sihat. Kecuali lah bapa dia itu stroke. Walaupun dalam keadaan stroke, bapa dia masih wajib untuk bayar. Yang bayar tu adalah wakil atau keluarga dia. So maksudnya di sini, ibu-ibu ataupun bekas-bekas isteri ni, yang laki dia ni yang pemalas nak kerja,
tuntut sahaja di mahkamah syariah. Sebab itu tanggungjawab kamu sebagai ibu mewakili anak kamu untuk menuntut nafkah anak. Okey? Ada satu senario, Mhm. bila mahkamah telah mengeluarkan arahan untuk membayar kepada anak, contohlah macam 1,000 lah untuk 6 orang anak contohnya. Okey. Sibuklah si bapa tu membeli kereta lah, kereta baru lah, beli rumah baru lah, mau menunjukkan yang dia tidak mampu untuk bayar nafkah tu. Adakah situasi ini terjadi? Memang banyak terjadi, tapi apa yang berlaku, hakim ni bukan bodoh. Dia pun pandai juga. So maksudnya don't worry kepada bapa-bapa yang buat trik berdukang, tiba-tiba mau beli aset lah, tiba-tiba mau beli macam-macam liability lah supaya mau kasih kurang dia punya komitmen terhadap anak-anak tu. Benda tu tak payah risau. Kita boleh buktikan di mahkamah bahwasanya benda tu merupakan benda baru dan bukan keperluan si bapa untuk berbelanja lebih bagi mengelakkan membayar nafkah yang mencukupi. So, kesimpulan dia, gunakan hikmat peguam syar'i untuk membuktikan si bekas suami itu cuba culas dalam membuat satu keadaan yang baru. Okey? Jadi tak payah risau, kita masih ada sistem keadilan yang orang cakap adil. Okey? Macam mana pun trik berdukang si bekas suami atau bapa kandungnya tu, hakim-hakim ni sudah biasa dengan trik-trik berdukang dorang. So, kita tuntutlah insya-Allah keadilan tetap diutamakan. Ada soalan-soalan lain sebelum Uncle mengakhiri? So, Uncle harap hari ini Uncle punya sharing memberi manfaat, okey, kepada mereka yang masih mempunyai persoalan dari segi undang-undang syariah, tidak sempat tanya dalam Uncle punya live atau video, ataupun malu mau cakap. So, boleh join Uncle punya grup Telegram. Boleh soal lah di sana. Di sana Uncle tidak charge, kan? Free je. So, boleh dapatkan ebook free lagi, okay? So, jumpa lagi di dalam sesi yang lain dan akan datang. InsyaAllah besok pagi pun mungkin Uncle akan buat live untuk bincang isu-isu yang lain. Okay, untuk kita sharing sempena hari darurat ni, kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Ramai viewer lah. Tapi diorang tak mau tanya. Okay. Malu kali kan lah. Ya.